Malaysia, okay, let's say sekarang ni saya nak proses menggunakan RSO geocentric. Okay, RSO geocentric. Kenapa kita kena set RSO geocentric? Kenapa tak boleh set Cassini ke ataupun RSO lama ke? Okay, bila kita nak proses data GPS ni, yang pertama we need to know our coordinate system for our base station. Okay, for our base station. Bukannya kita nak set koordinat sistem ni berdasarkan apa yang kita nak. Sebagai contoh, base station kita dalam GDM 2000. Okay, GDM 2000. Tetapi skop kerja kita nak dalam WGS84. Awak pun pergi set kerja awak dalam WGS84. Itu adalah salah. Okay, kita nak proses, kita kena tahu base station kita, koordinat pada base station yang kita nak jadikan sebagai fixed station tersebut dalam koordinat sistem apa. Okay, so dalam case for this class, okay, I use the base station in GDM 2000. Okay, so dalam ni tak ada pula asal GDM 2000, so kita kena faham. Dalam TBC software ni dia tidak ada perkataan GDM 2000. Dia ada hanya Malaysia RSO geocentric, Malaysia Cassini geocentric. Apabila ada perkataan geocentric itu, awak kena tahu ianya asalnya daripada GDM. Okey, asalnya di GDM. So kita set lah Malaysia RSO geocentric ke ataupun Malaysia Cassini geocentric, ada masalah. Okey, so jangan pening lagi. Kalau dia tulis Malaysia RSO ataupun Malaysia RSO old, itu bermaksud dia refer kepada MRT. Okey, cek balik dalam nota 270 dahulu. Okey, so pada pagi ni kita nak proses data ni dalam GDM 2000 sebab base station saya gunakan adalah dalam koordinat sistem GDM 2000. So saya akan pilih Malaysia RSO geocentric. Okey, so saya akan pilih dekat Semenanjung. Okey, so dekat sini, okey, biasa saya akan set ITRF 2005. Jadi itu yang paling latest yang ada dalam data name ni. Tetapi ia tidak akan memberi efek yang banyak sangat pun. Okey, lepas tu dekat yang lain tu tak ada masalah pun, so just okay saja. Alright, so save. Okay, jangan lupa save kat sini. Alright, so kita pangkah. Okay, so sekarang ni kita nak set koordinat tersebut. Okay, kita nak set. Tadi kita bawa edit dia. Okay, first time guna, kita kena edit kat situ. Okay, pergi dekat yang gambar macam warna kuning ni, project setting ni. Okay, so pergi dekat koordinat sistem. Okay, pergi dekat chain ni. Okay, kita nak change daripada WGS84 ni. Okay, kita nak change kepada yang kita set tadi. Okay, so first time kita guna, okay, yang ni kita edit tadi. Kalau tak jumpa, cari dekat area sebelah tepi ni. Okay, sebab saya dah biasa guna, so dia akan appear dekat sini. Okay, so RSO geocentric, so saya nextkan saja. Okay, so biasanya saya tak akan apply job model. Okay, apa beza dia kalau kita apply job model dengan tak apply job model? Okay, ini adalah hasil akhir kita. Kalau kita apply job model, bermaksud heighting yang kita akan dapat pada final result nanti dah di-convert kepada autometric height. Itu H besar tu. Ataupun mean sea level height. Okay, kalau kita tak set job model, okay, so hasil akhir dia nanti adalah dalam ellipsoidal height. Ini ramai orang terlepas pandang benda ni. Okey, kebanyakan yang student-student saya bila keluar kerja nanti dia pelik. Kenapa? So saya belajar proses, heighting dia lari sampai bermeter. Okey, so kat sini biasanya dia main klik next saja. Okey, so kalau kita nak dapatkan heighting kita dalam autometric height, dalam ellipsoidal height, kita kena set no job model. Okey, dalam kes hari ini saya nak awak set no job model sebab hasil akhir nanti kita nak dalam ellipsoidal height. Okey, so kita finish. Okey, lepas tu tak ada apa dah. Okey, dekat sini dia ada dekat okey, baseline processing ni. Kalau kita pergi dekat sini, dia ada quality. Okey, ini adalah tolerance yang default. Di mana kalau kita punya processing precision dia melebihi daripada yang dia set kat sini, secara automatik dia akan keluar bendera kuning. Ataupun lebih teruk lagi 0.1 dia fail terus, dia akan keluar bendera merah. Itu maksud dia. Okey.
ataupun dari segi vertikal, dari segi heighting kita. Okey, kalau dia lebih daripada selera ini, dia akan keluar bendera sama ada kuning ataupun merah. Okey, so kalau skop kerja awak memerlukan accuracy yang lebih tinggi, okey dekat sini lah kita kena tukar. Tetapi biasanya saya akan gunakan yang default sahaja. Okey, biasa default ini adalah the best parameter yang diberi oleh TBC. Okey, so biasa kita okeykan saja kat sini. Alright, so tak ada apa dah. Sekarang kita dah set dia dalam GDM 2000. Okey, so pagi ni saya akan gunakan satu sampel data. Okey, yang data tu tak berapa cantik sangat, tapi kita dah tak ada data, kita gunakanlah yang mana ada. Okey, sebelum kita import data, okey, dekat button kat sana ni kita akan nampak ada function import, function export. So kita akan import data. Okey, sebelum kita import data, kita kena faham dahulu bagaimana data-data GPS, format data GPS. Okey, sebagai contoh, okey, kalau format TBC ataupun format symbol, you observe data menggunakan alat GPS. Alat GPS berjenama symbol. Okey, format data bila kita download, dia akan format data dia adalah TO2 di belakang dia. Okey, TO2. Bermaksud kalau bukan format TO2, kita tak boleh import masuk di dalam software Trimble Business Center. Okey, sebagai contoh, kita observe dekat site kita gunakan alat TopCon. Bila kita download data TopCon tersebut, format dia adalah di dalam .tps. Okey, format dia di dalam .tps. Dia bukan di dalam format TO2. So, kita tak boleh directly import data dalam format TopCon tadi, .tps tadi, ke dalam TBC. Dia tak boleh baca. So bagaimana kalau saya nak proses menggunakan TBC? So kita kena convert data tersebut kepada satu format yang universal yang kita namakan sebagai Rhinex format. Okey, Rhinex format. So setiap software dia ada converter untuk convert kepada Rhinex format. Okey, sebagai contoh. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, ini adalah format Rhinex. Bila kita convert satu file kepada Rhinex, so dia akan keluarlah 2 file ataupun 3 file. Dia akan keluar, belakang dia adalah O, N ataupun G. Okey, apa O, apa N, apa itu G? O adalah data satellite GPS. Data untuk satellite GPS. Okey, G ni apa? G ni data untuk satellite GLONASS. Bermaksud kalau alat kita itu boleh observe data GLONASS, data GPS, so dia akan keluarlah dua format O dengan G ni. Okey, N itu apa? Navigation. Okey, so kalau ada O saja, contoh kita dah convert tiba-tiba ada O saja, O dengan N saja, tak ada masalah. Sebab apa? Mungkin alat kita tu kita tak boleh nak observe data GLONASS. Ada alat-alat zaman-zaman dulu dia tak ada data, dia tak boleh observe data GLONASS. Ataupun semasa observation kita excludekan GLONASS. Kita buang data GLONASS. So dia tak akan observe. Itu kemungkinan yang boleh berlaku juga. Okey. So kalau kita ada dua-dua ni, so maksudnya satelit kita adalah banyak, so position kita makin bagus. Okey. So kalau kita buka dekat file O ni, okay, kita boleh tengok maklumat. So ini dia data dia dalam bentuk numbering je. Okey, bentuk numbering je. Okey. So dekat atas ni dia ada header dia. Okey, dia ada header dia, maklumat-maklumat contoh position dia. Okey, bila dia dicerap, okey, pukul berapa dia tamat. So ada semua kat sini. Alat apa kita guna pakai. Okey, receiver dia, antena dia. So maklumat ini biasa kita gunakan di dalam processing nanti. Okey, so itu adalah sedikit berkaitan dengan format data. Supaya awak tahu bila awak nak proses nanti, awak kena make sure yang pertama data dia adalah compatible dengan software tersebut. Kalau kita guna alat TopCon, kita proses guna software TopCon. Kalau alat Trimble, kita guna software alat Trimble. Kalau nak pakai software lain, tak ada masalah. Tetapi kena convert dahulu kepada
Rhinex file. Okey, kena convert dahulu kepada Rhinex file. Setiap software dia ada converter dia. Kalau perasan dia ada Rhinex, dia ada converter dia. Okey, contoh saya dekat sini adalah convert to Rhinex. Okey, ini adalah contoh converter tersebut. Okey, sebagai contoh saya nak convert satu data saya ni. Okey. So, data saya sekarang ni pillar 2, contoh dalam TO2. Okey, saya open. Okey, so dia akan baca. Dia akan baca semua. Okey. Okey. Alright. So, alright. So, kalau kita dah make sure maklumat dia betul, okey. So, kita boleh convertkan dia. Cuma kena beringat, apabila kita nak convert data menggunakan convert to Rhinex ni, masalah dia adalah kita tak boleh nak ubah dah dia punya antenna height. Sebagai contoh, you pergi site, awak ukur 0.064, tapi kawan awak pergi set dalam controller 0.8. Okey, contoh macam tu. So, dekat sini masalah dia, kita tak boleh nak check dah, kita tak boleh nak ubah dah antenna height dia. So, apabila berlaku macam tu, dia akan jadi problem. Okey, sebab dia akan bagi ketinggian yang salah nanti. Okey, so pergi kat sini, convert file. Okey, so dia akan convert. Okey, sudah complete the success. So kita pergi dekat file tadi. Okey, so kita tengok. Alright, so dia dah keluar. Macam pula ya. Okey, file O dia. Tengok file O dia. Okey, ini file dia. Okey, file O dia. So yang kita perlukan adalah O, N dengan G. Yang lain tu kita buang je. Okay, so dia dah keluar O, G dan N. Okay, so ini contoh bagaimana kita nak convert data daripada TO2 kepada Rhinex file. Okay, tetapi pada hari ini kita nak gunakan software TBC, so dah format dalam symbol, so kita tak perlu nak convert dah. Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan cara nak import. Pergi dekat import. Okey, pergi dekat import. Okey, pilih folder kita. Okey, folder kita. Okey, sebagai contoh data saya buat dalam data okey ni. So saya okeykan je. Dia tak boleh cari nama file, kita kena klik folder sahaja. Okey, okey. So dia akan keluar yang dua file tadi. Pillar 2 dengan pillar yang ke-3. So saya import. Alright. So bila keluar kat sini, kita jangan terus okey. Kenapa? Kita perlu check maklumat dalam observation kita. Yang pertama, kita boleh check sama ada duration dia ni betul tak betul. Okey. So, kalau tengok yang sini, dia start, yang ni start pukul 10.26 tapi mati 10.54. Tapi yang ni start 10.52, habis pukul 11, 5 minit. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia hanya overlap 2 minit sahaja. Okey. So, dalam processing GPS ni, kita kena make sure antara point yang kita nak observe tersebut, antara point yang kita nak proses tersebut, perlu overlap. Overlap ni bermaksud dia ada tempoh masa yang sama. Okey. So, kalau kita tengok dalam kes kita pagi ni, dia hanya overlap selama 2 minit saja. Sebab, pillar 3 ni, dia start pukul 10.26, dia tamat 10.54. Yang ni start 10.52. 10.54. Okey, alat yang pertama ni dah mati. Okey. So, tapi ini dia terus observe. Bermaksud dia hanya overlap selama 2 minit sahaja. Okey. So, software ini hanya akan proses data yang selama 2 minit itu sahaja. Walaupun observation kita yang pertama itu mengambil masa dalam setengah jam. Yang kedua 13 minit. Tetapi dia hanya akan proses selama 2 minit saja. Ini yang kita kena make sure waktu overlap time dia adalah mencukupi. That's why ambil observation, biasa saya akan bagi kepada student, okay, observe overlap time 30 minit. Saya tak cakap observe selama 30 minit. Sebab apa? Saya tahu apabila student pertama start awal, student yang kedua start lambat sikit. So overlap dia tak banyak. So saya akan set ke 10, saya nak 30 minit overlap. Bermaksud kalau student pertama start pukul 10 pagi, okay, student kedua start pukul 10 suku. Okey, 10.15 pagi.
Saya nak 30 minit overlap. So, waktu yang perlu dikira adalah berdasarkan kepada studio yang kedua. So, kena close, kena tutup, kena offkan alat receiver pada pukul 10.45. Sebab saya nak overlap 30 minit. Okey? Kalau pukul 10 tadi, dia tutup pukul 30. Pukul 10.30. Kalau sebab 30 minit, okey. So, tak apa 10.30 dia tutup. So, bermaksud overlap dia hanya 15 minit saja. So, ini yang awak kena faham overlap time tersebut. Sebab dia hanya akan proses overlap time sahaja. Okey, yang kedua, yang ni kita boleh ubah. Contoh awak ubah nama apa? Nama stesen tersebut. Okey, contohlah P1. Okey, sorry, P3. Okey, yang ni kita set P2. Okey, tak ada masalah. Yang ni dia akan appear dekat skrin kita nanti. Yang kedua, kita check dekat antena dia. Kita kena check betul tak betul dia punya manufacture dia. Janganlah awak guna alat popcorn, awak pergi set kat sini alat trimble. Sebab apa tu? Sebab pakai alat trimble, sebab pakai trimble business center. Selesai set dah trimble. Tak boleh. Ini adalah berdasarkan alat apa yang kita guna pakai dekat site kita. Okey, yang kedua adalah antena view dia. Antena view dia. Okey, so kita boleh tengok ada banyak jenis. Tetapi kalau kita dekat site kita dah pilih dengan betul, so tak ada masalah. Okey, yang ketiga, suatu yang sangat penting adalah bagaimana kita measure antena height. Okey, bagaimana kita measure antena height. Contoh dekat site, awak pergi set bottom of antenna mount. Okey, bottom of antenna mount. Rupanya, masa awak observe antena height tersebut, sebenarnya awak pakai antena phase center. So, kena tukar dekat sini balik. So, tak ada masalah. Kalau you dah start oscillation, baru tengok, aku salah. Set lah antena measurement type tadi. So, tak ada masalah sebab kita boleh, masih lagi boleh tukar di dalam TBC software ni. Okey. So, yang ni saya set dalam antena phase center. Yang ni saya set dalam bottom of antena mount. Lepas tu, dekat height ni, kita kena masukkan heighting yang betul. Dekat site, kita dah masukkan heighting yang betul, tak ada masalah. So, kita set saja. Okey. Lepas tu, pergi ke receiver. Okey, receiver pula, kita kena tengok apa dia. Dia punya manufacture dengan type dia. Okey. So, yang ni, maklumat ini kena betul. Kenapa? Sebab dia setiap alat, dia mempunyai parameter berbeza-beza. Kalau kita salah masukkan antena height, antena type dia, receiver type dia, so dia akan bagi parameter yang salah. So at the end, koordinat kita pun akan salah. Okay? So lepas dah check semua, saya rasa yakin, okay, semua maklumat dah betul, so kita okeykan je. So kalau dia overlap, dia akan create baseline ni. So maksud kalau kita import data, dua station, tiba-tiba tak ada baseline yang create. Okay? Bermaksud dua point yang kita observe tersebut dia tak overlap. Okey, nah kes kita sekarang ni dia overlap selama 2 minit. So tak apa, mencukupi sebab data ni sangat dekat saja. Okey. So kita nak import pula base station. Okey, base station. Okey, untuk base station ni saya gunakan cost station Arrow sebagai base station saya. Okey, biasa kalau kita download daripada Jupan punya website, biasa dia akan bagi dalam bentuk Drynet. So kita import. Okey. Kalau kat sini kita kena check balik. Tapi biasanya kalau kita download data daripada cost station, biasa maklumat ni dah tepat. Okey, maklumat ni dah tepat. Biasanya cost station dia akan observe pada bottom of antenna mount. Jangan pula awak pergi pula tukar pada antena phase center. Okey, biasanya default dia adalah bottom of antenna mount. Okey, untuk antena type dia, awak tak yakin betul ke ER10 ni? Betul ke dia leka? So tak apa, tak ada masalah. Pergi balik dekat folder O. Okey, buka folder O tu. Okey, dekat sini dia ada maklumat dia. Okey, ni receiver type, ini antena type. Okey, receiver type dia adalah GR50. Sorry. Antena dia. Okey, sorry. Ni receiver. Okey, antena type dia adalah AR10. Belakang ni. AR10. Okey. AR10. Lepas tu ketinggian dia adalah kat sini. Okay, kalau tengok kat sini, antena dia adalah
3.569. Depan ni adalah ketinggian antena height untuk core station. So tengok betul tak? Okey, 3.569 betul. Okey, pergi kepada receiver pula. Check. Okey, GR 50. Okey, GR 50. So betul dah. Manufacturer dia adalah Leica. Okey, Leica kat depan ni. Alright, so maklumat ni dah betul. So kita just okeykan je. Alright, so dia akan create baseline di antara arah dengan 2 point kita. Okey, so sekarang ni kita dah import base station. Kita dah import kita punya rover punya base, rover punya data. Okey, so sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak setkan koordinat untuk base station kita. Okey, macam mana kita nak set ataupun kita nak fixkan dia supaya position kita dekat sini adalah merujuk kepada base kita. So kita kena masukkan koordinat dia dengan betul. Okey. Highlightkan dia, right click, pergi kepada add coordinate. Okey. Biasa dekat sini, okey, kita tukar, biasa saya gunakan local sebab saya nak dia punya koordinat di dalam latitude, longitude and height. Okey. Lepas tu, apa yang kita kena buat adalah masukkan true coordinate untuk base station kita. Okey. So, macam mana kita nak tahu koordinat yang betul? Okey, dalam kes saya hari ni, saya gunakan course station arah. Okey, biasanya position untuk setiap course, dia dah bagi dalam RINET file. Okey, dia dah bagi dalam RINET file. Okey, tetapi let's say lah you nak proses menggunakan base station you sendiri. You will pergi site, ada satu point yang mana arwah atuk awak dulu dah pernah observe dan dia wariskan koordinat tersebut kepada awak supaya awak boleh jadikan dia sebagai base station. Okey, so awak boleh gunakan koordinat yang arwah atuk awak bagi tu untuk awak fixkan dalam awak punya station. Okey, tetapi dalam kes arau ni, course station arau, dia ada dua cara bagaimana kita nak tahu berapa koordinat station tersebut. Yang pertama, kita pergi kepada website UPenn, website untuk course station, dia akan bagi maklumat dekat situ. Okey, kita copy saja maklumat tersebut, masukkan dekat latitude, longitude and height. Okey, yang kedua, bagi course station, dan ini yang saya cerita ni dalam case course station. Sebenarnya UPenn, dia dah bagi maklumat koordinat tersebut di dalam header dalam RINET file. Okey, kalau kita pergi kepada RINET file tadi, okey, mana dia punya true koordinat dia? Adalah dekat sini. So jangan keliru, walaupun kat sini dia tulis approximate, sebenarnya UPenn dia dah setkan yang koordinat yang dah tepat dekat sini. Okey, so ini koordinat untuk course station. Tetapi maklumat yang diberi adalah di dalam X, Y and Z. Maklumat yang diberi di dalam X, Y, Z, di dalam Cartesian Coordinate System. Jangan pula nanti awak pergi baca apa? Ini noting, ini isti, ini height. Itu dah ajaran Syiah dah tu. Okey? So sekarang ni dia bagi X, Y, Z kat sini. Bermaksud dia bagi dalam Cartesian Coordinate System. Kalau kita belajar dalam judisi dan 270 dahulu, dalam chapter Coordinate System, kita ada Geographical Coordinate System, kita ada Cartesian Coordinate System. Jangan buat Syiah, awak cakap okey, ini X dia adalah noting, ini Y dia adalah isting. Itu adalah salah. Itu bukan position untuk noting and isting. Okey, so macam mana kita nak gunakan, sediakan dekat sini dia bagi dalam latitude, longitude and height. So, kita kena convertkan dahulu maklumat tersebut kepada latitude, longitude and height. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita pergi, biasa saya gunakan software GDTS. Okey, saya gunakan software GDTS. Okey. So saya rasa you all semua dah ada kot software GDTS tu. Okey, pergi dekat GDTS punya software. Alright. So klik dekat mana? Klik dekat Peninsula Malaysia. Lepas tu pergi ke Utilities and User Define. Okey, Utilities and User Define. Lepas tu pergi dekat Geodetic Tool. Okey,
Dekat sini dia ada geographical to Cartesian dengan Cartesian to geographical. Okey, so kita klik dekat mana? Cartesian to geographical. Sebab kita nak convert daripada X, Y, Z kepada latitude, longitude and height. So, sebabkan koordinat itu di dalam GDM 2000, GDM 2000 dia define koordinat sistem kepada GRSAT. Kena ingat ni sampai bila-bila, sampai kerja nanti. GDM, rujukan ellipsoid dia adalah GRSAT. Jangan pula nanti pergi set kepada modified average pula. Mentang-mentang tengok sini, oh ada peninsula Malaysia. Maaf, apa kita tekan sini. Sudah salah. Okey, sebab koordinat sistem kita GDM di dalam merujuk kepada GRSAT. Okey, kecuali koordinat sistem awak di dalam MRT, so awak kena pilih modified average. Okey, kalau di dalam MRT. Okay, dalam kes kita ini kita dalam GDM, so kita set dalam GRSAT. So ke sana kita copy koordinat tersebut. Okay, copy. Okay. So masuk kat sini. Alright, so kita compute. Okay, so ini adalah koordinat untuk course station punya course station arrow. Okay, so dia ada bagi latitude, longitude and height. So kita masukkan dekat CBC ni. Alright, so kalau kita tengok di sini, okay, 627 0.56908. Okay, dah betul dah. Okay, 116 47 04895 betul. 18.089. Okey, kenapa so dia dah bagi true koordinat dekat sini? Okey, sebenarnya software TBC ni dia converter dia akan terus baca header dan terus convertkan untuk kita dengan tepat. Okey. Tetapi apabila awak menggunakan software lain, awak perlu berhati-hati. Sebab apa? Sebab dia tidak baca header dengan tepat. Okey? Sebagai contohnya kalau kita gunakan magnet tool. Magnet tool, okey, pengalaman saya gunakan magnet tool ataupun top control, dia baca header tersebut tetapi dia bagi position yang salah. Okey, so macam mana? So kita kena key in sendiri secara manual. Okey, kena ingat sampai bila-bila benda ni. Dan ini kenapa dia sama? Sebab TBC, dia punya converter adalah tepat. Adalah sama dengan yang diberi oleh GDTS. Okey, so kita dah masukkan true koordinat dia. Lepas tu kita buat apa? Kita setkan quality dia. Okey, control quality. Okey, set control quality. Dekat sini set control quality. Okey, alright. So sekarang ni kita dah set dia punya field station. Lepas tu kita akan tekan OK sahaja. So secara automatik dia dah berubah daripada bentuk bulat tadi kepada bentuk triangle. Okey, bentuk triangle ni bermaksud inilah fixed station kita yang kita ada true koordinat dia. Okey, so now kita nak proses data tersebut. Kita highlightkan semua. Pergi dekat survey, klik dekat process baseline. Okey. Proses, so tunggu dulu. Okey, so cepat sikit sebab dia adalah 2 minit saja. Kalau data tu 1 hour, memang dia akan makan masa sedikit. Okey, lepas dia proses, apa yang perlu kita tengok dekat sini? Yang pertama, daripada arah ke P3, solution dia adalah fix. Okey, bermaksud baseline daripada arah ke P3 ni bermaksud dia fix. Apabila dia fix, bermaksud posisi kita dah okey, tak ada masalah dah. Okey, yang kedua, kita tengok dari segi position vertical dengan horizontal dia. Okey, kalau kita tengok value dia adalah sangat kecil, bermaksud value ni di bawah tolerance yang saya terangkan pada awal-awal tadi. Okey, kalau dia error, so dia akan keluar bendera, sama ada bendera kuning ataupun bendera merah. Itu menunjukkan dia punya precision melebihi tolerance yang kita set semasa awal-awal dahulu. Okey, so dekat arah P2 pun fix, P3 ke P2 pun fix. Contoh solution dia float. Okey, contohlah tiba-tiba solution dia float. So macam mana kita nak buat? Okey, contohlah saya kata P3 ke P2 ni dia float. Contoh example dia. So kita kena buat proses editing sedikit. Kita save dahulu. Okey, kita klik pada
baseline ni, baseline P3 ke P2 yang kita nak edit tadi. Okey, pergi, lepas tu right click. Okey, kita dah highlight. Okey, lepas tu right click, pilih season editor. Okey, ini adalah merujuk kepada satellite. Okey, G2 bermaksud satellite GLONASS, ARC bermaksud satellite GPS. Okey, ini tak silap saya adalah satellite untuk Galileo, tetapi kita tak buat observation, so that's why dia hidden kan. Okey, yang biru apa maksud dia, yang hijau ni apa maksud dia? Okey, salah satu line ni, contoh line atas ni bermaksud data yang di-observe pada stesen P2. Yang bawah ni, hijau ni di-observe pada P3. Bermaksud kalau dia akan proses, dia akan cari yang overlap time saja. Contohlah dekat G5 ni, tak ada warna hijau. Bermaksud dia tak setelah G5 ni tidak di-observe pada stesen P3. Itu maksud dia. Kalau dia sama ni bermaksud kedua-dua satellite, kedua-dua stesen observe pada satellite yang sama. Kena ingat balik teori GPS 270 yang kita belajar semasa lepas. Di mana setiap satellite, setiap stesen antara rover dengan base, dia kena observe pada satellite yang sama. Kenapa? Supaya error dia adalah sama. So kita boleh removekan kedua-dua daripada data GPS pada dua-dua stesen tersebut. Okey, so kalau let's say lah kita kata tak cantik lah. So kita kata okey, kat mana kita nak edit? Sebab data ni agak cantik sebab dia 2 minit saja. Tengok 10.52, 10.54. Ni 2 minit saja data ni. Okey, let's say lah kita tengok okey kawasan ni biasa dia ada putus-putus. So kita buang lah. Contohlah kita nak buang kat sini. So kita klik pada kiri mouse. So kita hold, kita highlight dan kita lepas. Okey, tu tak jadi sebab dia pendek sangat kot ni. Okey, contohlah. Okey, sebab dah terlalu pendek tadi. Kita highlight, kemudian dia dah disablekan dia. So, apa yang perlu kita buat? Kita okey. Lepas tu, kita reprocess balik. Okey, kita reprocess balik sampailah kita dapat solution dia adalah fix. Okey, kita tengok vertical position dia. Tadi kita dapat 0.011. Sekarang ni kita dapat 0.010. Okey, contohlah kedua. Kita kata baseline tak cantik. Baseline yang ni pula. Kita buka season editor dia. Tengok. Okey. Contohnya macam ni. Putus-putus macam ni. Okey, so kita biasanya saya akan removekan saja satellite tersebut. Sebab apa? Kita ada lebih daripada 4 satellite. So tak ada masalah lah. Kita nak remove. Macam mana nak remove? Klik saja pada kat sini. So dia terus highlight satu satellite tersebut. Bermaksud kita dah buang semua data ARC-17. Okey. Yang kedua kita tengok okey ada macam satu flag sini kan. Okey, dia ada hitam sini. Biasanya kalau saya prosesi saya akan buang. Okey. Dia macam macam kita prosesi ni dia macam try and error sebenarnya. Try and error. Contoh kat sini okey nampak macam putus kat sini kan. Okey, kita buang. Okey, buang. Pull, lepas. Okey, alright. Okey, lepas tu reprocess balik. Okey. Kalau kita malas nak proses banyak-banyak, kita proses baseline tersebut pun satu saja pun tak apa. Okey. Contoh kita nak proses baseline ni saja. So proses, right click, proses baseline. Okey, sampailah kita dapat solution dia adalah fix. Okey. Let's say lah kita dah tekan macam mana sekalipun rupanya tak ada perubahan juga. Okey, second choice. Kita boleh buat editing by satellite. Dekat mana? Okey, kita pergi dekat report. Okey, pergi dekat report ni. Klik dekat report, pergi ke baseline processing report. Okey, baseline processing report. So, kita tekan. Okey. So, dia akan keluar satu report. Okey. Dekat sini kita akan tengok dari segi residual measurement untuk setiap satellite. Okey. So, kalau kat sini dia ada 33 page. Okey. So, kita cari yang mana yang ada gambar satellite. Okey, kat sini. Okey, kat sini residual dia sepatutnya dia constant. Daripada awal observation, kalau dia cantik macam contoh kita kat sini kan, semuanya menumpu kepada kosong. Bermaksud residual dia cantik, kecil. Okey, residual dia kecil. Bermaksud dia consistent. Observation dia setiap sela yang kita set tu sama saja. Lebih kurang sama saja. Bermaksud dia cantik.
Okey, kita pergi kepada satelit yang kedua pula. Okey, nampak satelit ini. G5. G5 ni tak cantik. Tengok. Satelit ni nampak macam tak konsisten. Kat sini kecil je residua dia. Kat sini tiba-tiba jump. Okey. Kita pergi lagi ke satelit lain. Okey, sama dekat sini. Okey, pergi lagi kat satelit lain. Okey, ni cantik. Okey, kat sini pun nampak macam tak berapa cantik. Okey, biasa juga saya akan tengok dekat standard deviation ni. Ini 0.01. So kita compare yang kawan yang graf sebelum ni. 0.002. Bermaksud satelit ini problem. Sama ada you nak removekan semua G23 ni, you nak removekan semua pun tak ada masalah. Tetapi kalau rasa macam nak buat editing secara masa, okey, kita tengok pukul berapa kita rasa macam tak cantik. Contohlah kita rasa 10.57.27 ni hingga ke sini tak cantik. So kita catat masa dia, tercatat dekat apa nama satelit tersebut. Kemudian kita pergi balik dekat season editor tadi, kita removekan dekat situ. Okey, kita tengok dekat mana satelit tersebut. Okey, okey, contoh saya pergi ke baseline process report. Senang. Okey. So kat sini dia bagi untuk baseline tersebut saja. Okey. Alright. So tengok ni data ni tak cantik ni. Okey, satelit dia tak banyak. So tapi perlu be careful. Okey, biasa kita tengok standard deviation dulu. Okey, biasanya kalau lebih 1 cm ni lah, biasa saya akan check kat situ. Okey, 6 okey kat sini. G23. Okey, G23, pergi ke season editor. Tekan G23 cari. Okey, satelit ni. Nampak macam cantik ke tak? Very clear, tak ada tanda apa pun. Tapi sebenarnya dia ada problem. Yang pertama, kalau kita nak, tentu kita kata okey, pukul sekian-sekian. Kat sini dia akan keluar. Sebab waktu kita ni terlalu pendek, sebab tu susah sikit. Okey, kita kena agak. Pukul berapa, okey. Contoh G23 tadi, okey, dia akan keluar. Nampak waktu tu bergerak. Okey, pukul berapa? Okey, contohlah kita kata tadi 10 ni, okey, saya nak buang kat sini lah. Tak cantik tadi. Okey, so kita okey, reprocess balik dan tengok balik graf tersebut. Ataupun awak rasa macam, buang je lah terus. Okey, buang je lah. Okey. Alright. Process baseline. Okey, tengok dia. Okey, lepas tu kita tengok balik. Sama ada precision dia makin bagus ataupun makin teruk. Dari segi horizontal ataupun vertical. Kalau makin teruk, bermaksud kita tersalah disablekan data tersebut. Itu yang saya kata, part yang paling susah dalam prosesing adalah kita nak determine. Kalau solution kita float, kita kena check balik kat mana yang problem data tersebut. Okey, once kalau kita dah proses editing semua dah dapat fix, tu dah cantik semua, so kita nak buat proses akhir iaitu proses adjustment. Okey, kita nak adjust network tersebut, highlightkan semua, tekan dekat adjust network ni. Okey, lepas tu klik dekat sini. Alright. So biasanya ini bermaksud kita nak fix dekat horizontal component iaitu latitude and longitude, dan ini kita nak fix dekat ellipsoidal. Okey, contohlah kat sini dia tak boleh klik. Okey, apa maksud E ni? E ini adalah kalau kita nak fix dekat dia punya mean sea level. Contohlah kita pergi observe di atas benchmark. Okey, mana benchmark tersebut kita ada koordinat dia, position dia, kemudian kita akan masukkan dia punya koordinat tersebut di dalam mean sea level. Tetapi dalam kes kita sekarang ni around tadi, kita kena check dekat sini balik. Kat sini kita set dia adalah bentuk buka ni. Sorry ya. Okey, kita dah set tadi. Dekat sini tadi, kalau kita set dia sebagai grid, so dekat sini dia akan minta automatic height. So, kalau tengok tadi tu, sorry, saya nak check balik. Okey, dia akan tak boleh klik dekat sini. Dia kena klik dekat sini. Okey. So dalam kes ni kita nak fix dia dekat ellipsoidal height. Okey. Saya adjust. Okey. Dekat sini kita tengok apa? Oh, tiba-tiba dia fail. Malah saya buat dia pas. Okey. Tiba-tiba dia fail.
Alright, so memasuk data adjustment kita fail, so macam mana kita nak buat? So jadikan dia pass, kita pergi kepada waiting ni. Okay, kita pergi pada waiting ni. Okay, dekat sini kita klik dekat skala. Ni sebenarnya weighted. Okay, kita boleh kira sendiri kalau kita faham, ataupun kita nak TBC tu tolong kira untuk kita. So klik je tanda ni, so dia akan berubah untuk skala belakang ni. Lepas tu kita adjust balik. Okay, baru dia pass. Itu saja cara dia. Okay, buat sampai dia pass. So lepas tu okay, so dah siap kita punya processing. Okay, so macam mana nak dapatkan dia punya final coordinate dekat P3 dengan P2? Kita pergi dekat report, pergi dekat network adjustment report. Okay, so dekat sini lah kita boleh tengok berapa errors, berapa dia punya ketepatan. Okay, contoh macam, okay, sekarang ni kita nak P2 dengan P3. So kita boleh tengok dia punya errors dekat easting dia adalah 0.004 dalam 4 mm, sangat kecil. Ini 3 mm, ni 5 mm. Tetapi biasanya dari segi heighting biasa dia akan besar sedikit. Biasanya dalam 1 cm. Okay, sukar biasanya kita dapatkan dalam mm. Pertama data kita adalah sikit sangat. Okay, so inilah final coordinate kita di dalam latitude, longitude and height merujuk kepada GDM 2000. Latitude, longitude and height. So inilah saja dia punya final position. So kat sini apa? Ini dalam RSO. Okay, ini dalam RSO. Okay, alright. Itu saja cara kita nak proses data menggunakan TBC. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa nak tanya? Maksudnya ni tidur ke apa? Tanya weh. Hello? Ada apa nak tanya? Tak ada kot rasa. Tak ada Oh, semua Imam Syafi'i dengar je faham semua terus Alright. So, itu je saja cara untuk kita proses data menggunakan okay. Sorry, saya nak tutup. Okay, so boleh follow ke daripada awal sampai akhir tadi? Boleh follow ke? Boleh. Boleh Alright, so sekejap saya nak ambil attendance sekejap Okay, semua dah isi ke attendance untuk kat Google tu sebelum saya closekan Google Meet ni? Dah saya dah. Dah Sekejap saya nak ambil nama ni. Pedas. Pedas. Aduh, pedas. Nah, jom. So pagi ni kita berapa ramai ada ni? 23 orang. Pedas. Alright. Okay. So ini hadiah ini Fatihah Sazwani, Ahmad Muzammil, Iliana Amirul, Rahmat Asari, Aiman Atirah, Muhammad Nuraisa Adli, Daniel. Okay, semua nama ni. Okay, so semua dah isi yang Google Meet tu. Okay, so untuk tugasan you all, okay, tugasan you all, saya akan bagi satu data contoh yang kita proses hari ini. Okay, so semua orang akan proses by individual. Kemudian come out dengan satu manual processing daripada awal sampai akhir, daripada setting awal-awal, import data, proses baseline, buat editing. Okay, tunjukkan walaupun data awak dah fix, tunjukkan manual tersebut macam mana nak open season editor, nak buat editing, kemudian kita proses data, buat adjustment, okay, tunjuk nak check dekat mana kita nak ubah skala semua tu, supaya manual ini boleh jadikan sebagai panduan apabila awak keluar bekerja nanti. Bila keluar kerja nanti, oh, baru teringat pernah buat manual dahulu, boleh buka balik. Okay, so saya akan bagi data tersebut, saya rasa dah bagi kot dekat WhatsApp group. So, masing-masing buat, so hantar dekat saya pada hari Selasa depan. Boleh ya?
Boleh? Fatihah boleh Fatihah? Boleh sir. Okey, sir. InsyaAllah. InsyaAllah boleh, Ya. sir. Alright, so kalau tak ada apa-apa nak tanya, okay, so saya stop dahulu kelas SK kita Pedas. pagi ni. So petang nanti kita akan ada kelas. Oh my god, pedas. Ah. Okay. Sekejap lagi ada tutorial, betul tak? Okay, Ya. untuk tutorial ni nanti saya akan bagi satu soalan. Kemudian you all jawab, kemudian upload balik kepada saya. Okay, calculation sedikit. Okay, boleh ya? Alright, so terima kasih semua. So boleh sarapan, yang tak mandi tu boleh mandi dulu. Okay, yang tak gosok gigi lagi boleh gosok gigi dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir.